Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kekuatan dan kesihatan di dalam majlis ilmu kita berada untuk mencarikan keredaannya, dan mudah-mudahan Allah berikan keredaan seperti mana yang dijanjikan bagi pencari keredaan Allah, yakni terutamanya dalam siri menuntut ilmu. Apabila Rasulullah mengatakan man salaka tariqan yaltamasu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berusaha menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke syurga. Dan kita mengharapkan ya Allah mempermudahkan bagi kita jalan ke syurga dengan kita mengenal kebaikan dan menolak keburukan. Dengan arti kata lain, dengan ilmu mengenali yang hak dan yang batil. Maka yang hak kita ikut, yang batil kita tinggalkan. Baik, kita sambung balik pelajaran kita yang masih lagi kita membicarakan tentang perkara munafasah bukan hasad. Munafasah bukan hasad. Apa dia munafasah ni? Ya, munafasah ini adalah berlumba-lumba. Berlumba-lumba menuju kebaikan, seperti mana Allah berfirman sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samaa'i wal ardh. Berlumba-lumbalah kamu kepada pengampunan Tuhan kamu. Kenapa? Syurga dijanjikan keluasannya langit seperti keluasan bumi, langit dan bumi. Dengan arti kata lain, munafasah ataupun musabaqah, berlumba-lumba ini amat dituntut oleh syarak. Terutamanya dalam berlumba-lumba mencari kebaikan. Berlumba-lumba untuk menuju siapa yang terbaik. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah, tidak ada siapa di antara kita boleh mendakwa dirinya yang terbaik. Hatta ustaz, guru pun tak mampu. Melainkan para nabi. Hatta Rasulullah sendiri mengatakan jangan mengangkat aku ataupun membanding-bandingkan aku dengan para nabi yang lain. Kenapa? Mereka itu bersaudara. Yang dimaksudkan disebabkan berlaku sedikit perdebatan antara orang Yahudi berkaitan dengan Nabi Musa dan Rasulullah berkaitan dengan orang Islam di Madinah. Lalu Rasulullah mengingatkan kepada kita tentang nak mengangkat siapa terbaik, tak ada. Tetapi para Nabi sudah tentu confirm mereka yang terbaik, dan 3 generasi yang terbaik itu adalah yang terbaik. Namun kita di akhir zaman ni, ya, tidak ada siapa yang boleh mendakwa dirinya baik. Hatta ustaz ke, tok guru ke, siapa, syekh-syekh ke, tak boleh. Kerana selagi mereka belum mati, mereka belum tentu kedudukan mereka istimewa di sisi Allah. Ya, tetapi mereka-mereka yang telah mati, kita mengharapkan mereka itu dengan kebaikan dan ganjaran pahala yang besar, seperti imam-imam yang masyhur di kalangan imam-imam mazhab. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Mereka ni imam-imam yang mu'tabar, ya. Imam Bukhari, Imam Muslim, yang mana mereka berada pada zaman generasi yang terbaik. Dan mungkin pada mutaakhirin seperti Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Ibn Utsaimin, mereka ini ulama-ulama yang kukuh pendirian mereka, ya, kedudukan mereka tinggi, dan mudah-mudahan mereka yang terbaik. Tetapi kita ni belum tentu kedudukan kita ni selamat lagi. Hatta ustaz-ustaz kita pun belum tentu selamat. Oleh kerana itu kita membina di atas dasar berlumba-lumba siapa yang terbaik. Maka yang terbaik hanya orang-orang yang ada ilmu sahaja mampu untuk memiliki tempat yang terbaik ini. Maka tuan-tuan dan perempuan, carilah ilmu, belajarlah yang terbaik, terutamanya masalah akidah, manhaj Al-Quran dan As-Sunnah ini, dan insya-Allah kita pasti akan dapat yang terbaik. Ya, subhanallah. Baik. Musabaqah ataupun munafasah ini dituntut oleh syarak. Banyak orang mengira munafasah iaitu berlumba-lumba dalam kebaikan termasuk kategori hasad. Ya, tidak. Bahkan ianya dituntut. Tuan-tuan dan perempuan, sehinggakan kita menyaksikan bagaimana kita diarahkan untuk berlumba-lumba dalam kebajikan, kerana siapa yang nak masuk syurga dahulu mesti dia mempunyai kebaikan, terutamanya masalah akidah tu mesti clear. Masalah tauhid mesti clear.
Lepas tu berlumba-lumba. Kerana kita menyaksikan kedudukan yang akan memasuki syurga ini pun berbagai-bagai. Orang yang akan masuk ke dalam syurga ini pun berbagai-bagai. Ada yang dahulu, ada yang kemudian, dan ada yang terakhir yang disebutkan di dalam hadis. Orang yang terdahulu di kalangan orang muhajirin, fuqara'ul muhajirin, dia katakan orang-orang fakir di kalangan muhajirin. Mereka mendahului, bukan masa yang pendek, mereka mendahului 40 tahun, 40 tahun di sisi Allah nun di sana, yang bersamaan satu hari di sisi Allah, 1000 tahun di sisi kita. 40 tahun. Dahsyat. Dia meninggalkan ya orang-orang lain yang terdahulu. Apa sebab tu? Pertama, tidak dinafikan akidah mereka itu bersih. Yang kedua, mereka tidak ada harta untuk dihisap. Dua peranan ini akan mempercepatkan rupanya. Ya, akidah yang mantap, bersih dan tidak ada harta untuk dihisap dengan banyak, maka dia akan dipermudahkan. Apatah lagi di kalangan manusia itu terdapat golongan yang terpilih yang disebutkan 70,000 akan masuk syurga tanpa hisap di kalangan umat Muhammad. Maka itu tanda munafasah, berlumba-lumba. Maka kita dituntut untuk berlumba-lumba. Apabila datang seruan jihad, seruan yang Allah arahkan, maka kita berlumba-lumba untuk bersama-sama untuk beramal dengannya. Tak kira ke kamu ustaz ke tak ustaz, kalau kamu tak berlumba, kamu akan ditinggalkan. Maka tuan-tuan dan perempuan, kita berlumba-lumba. Kita berlumba-lumba untuk mencari keredaan Allah. Oleh kerana itu, bila kita nak melakukan amalan soleh seperti solat, segerakan. Berlumba-lumba untuk melakukan, menyambut seruan Allah dengan segera. Segerakan solat. Segerakan amalan soleh. Baik, anggapan ini keliru kerana hakikat munafasah itu ialah berusaha keras menyerupai orang lain yang punya kelebihan tanpa merasa tak suka padanya, apalagi sampai menginginkan keburukan atasnya. Adapun sifat hasad muncul dari perasaan tidak suka terhadap kelebihan yang ada pada orang lain dan umumnya diiringi dengan keinginan yang buruk. Ya, ini di antara perkara yang perlu kita lihat. Apa beza di antara munafasah dan hasad? Munafasah berlumba-lumba dan dia kalau boleh orang tu pun sama juga macam dia, ya, cuma berlumba-lumba sahaja siapa yang terbaik. Berbeza dengan hasad yang mana dia tidak berlumba-lumba, dia nak orang tu jatuh. Walaupun dia berlumba tapi dia nak orang tu jatuh. Orang yang bersaing dengan dia jatuh, terterap, kalau boleh tak bangun dah. Itu hasad. Adapun berlumba-lumba, munafasah ni dia suka bersama-sama kita bergerak, bersama-sama kita berjaya tanpa nak jatuhkan satu sama lain. Baik. Munafasah jelas berbeza dengan hasad kerana salah satu tujuan hasad ialah berusaha menghilangkan keutamaan dari orang lain meskipun pelakunya tidak meraih keutamaan itu. Sedangkan tujuannya tidak lain meraihkan keutamaan yang sama atau lebih baik lagi dengan cara-cara yang digariskan syariah. Ya, jadi munafasah ini lebih melihat kepada kelonggaran, yakni berusaha dalam mencari keredaan Allah bersama-sama tanpa merasa kedengkian. Okey, munafasah ini yang dimaksudkan Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mas'ud. Yang mana Rasulullah bersabda, la hasada illa fisnatain. Tidak ada hasad kepada melainkan dua perkara. Rajulun atahu Allahu malan fasallita ala halakatihi fil haq wa rajulun atahu Allahu al-hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Tidak ada hasad kecuali kepada dua orang ini ataupun dua golongan ini. Dengan arti kata lain, hasad dibenarkan kepada dua perkara. Pertama, seorang yang Allah berikan harta lantas dia menggunakan harta itu di jalan kebenaran. Okay? Seorang itu diberikan harta kerana bab hasad ni kebanyakan berkaitan dengan bab harta. Bab lain tu kurang sikit, tapi bab harta, ya Allah, ya, jealous, ya, dengkinya sangat-sangat. Maka tidak ada hasad itu melainkan tidak dibenarkan hasad kecuali kepada dua perkara. Seseorang yang Allah berikan harta lantas dia menggunakan harta itu di jalan kebenaran. Jadi dia pun nak ikut juga, ya, menggunakan harta itu di jalan kebenaran. Dan seorang lagi Allah berikan al-hikmah, yakni ilmu, lalu dia memutuskan perkara dengan mengamalnya dan mengajarkannya. Ya,
dia diberikan ilmu dan dia beramal dengan ilmu tersebut dan mengajar. Kita pun jadi, Masya Allah, dia beramal dengan ilmu tersebut. Kita pun nak berlumba-lumba untuk beramal seperti mana dia dapat amalan-amalan yang terbaik ini kerana mengikut Al-Quran dan As-Sunnah. Ada satu penjelasan menarik dari Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani tentang hadis di atas berikut nukilannya. Okay? Jadi dalam bab ini Ibn Hajar Al-Asqalani dia mengupaskan kerana dalam hadis yang kita baca tadi adalah diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Maka Ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari adalah syarah bagi Sahih Al-Bukhari. Jadi di sini dia dinukilkan perkataan Ibn Hajar Al-Asqalani. Ibn Hajar Al-Asqalani merupakan ulama yang besar, ya, Hafiz Al-Quran, ya, dan Hafiz Al-Hadis. Dia digelarkan Al-Hafiz itu ialah kerana dia menghafal hadis yang banyak dan mahir. Namun dia tetap manusia biasa yang ada kekurangan dan kelemahan. Ya. Hasad yang disebut dalam hadis bermakna ghibtah. Ia adalah keinginan untuk memiliki kebaikan seperti yang dimiliki orang lain tanpa menghilangkan kebaikan itu dari orang itu. Usaha untuk meraih disebutkan munafasah. Jadi penyebutan hasad di sini dimaknai secara majazi, kiasan. Okey. Rasulullah SAW menyebutkan la hasada. Ya, hasad itu sebenarnya perbuatan hasad itu adalah perkara yang tidak baik. Cuma diberikan Rasulullah Ibn Hajar mengatakan Rasulullah berikan untuk menggambarkan satu benda itu yang mana asalnya tidak baik tetapi ada lawannya yang lebih baik, hampir-hampir disamakan maksudnya, berbeza caranya saja. Okey. Yang mana disebutkan hasad yang disebut dalam hadis ini bermakna ghibtah. Ya, kalimah ini disebutkan ghibtah. Tapi Rasulullah tak sebut. Tapi kita kena faham elok-elok bahawa yang bila Imam Ibn Hajar mengatakan majazi sebagai kiasan, jangan kita kata, Rasulullah kan mempunyai bahasa yang terbaik. Memang Rasulullah mempunyai bahasa yang terbaik. Ya, lebih jelas dia menyampaikan. Cuma ditafsirkan untuk difahami oleh masyarakat kalimah-kalimah yang akan menjadi salah sangka kepada mereka. Jadi hasad dalam istilah bab ini suka kepada kebaikan tanpa nak menjatuhkan orang lain dinamakan ghibtah. Okey, ghibtah. Oh, ghin ba ta ha. Okey, ghibtah. Ghibtah dinilai terpuji apabila dalam konteks perkataan seperti yang disyariatkan firman fadzalika falyatanafasil mutanafisun. Ya, itu disebutkan mutanafasil. Ni munafasah ni. Ya. Ghibah bukan ribah, ya, ghibtah. Ghibtah dinilai terpuji apabila dalam konteks ketaatan seperti yang disyariatkan oleh Allah dalam firman-Nya. Untuk yang demikian hendaklah orang-orang itu berlumba-lumba dalam surah Al-Mutaffifin. Adapun apabila dalam konteks kemaksiatan maka ia termasuk perbuatan tercela sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, janganlah kalian saling bersaing-saingan, dan apabila dalam konteks hal yang mubah maka hukumnya mubah. Jadi kalimah mutanafis ini digunakan kalau bentuk soleh, bentuk yang baik, maka dia maksud dia baik. Dan kalau digunakan dalam bentuk yang tak baik, maksud dia tak baik. Ya, kenapa? Dalam hadis ada mengisyaratkan Rasulullah larang, ya, mutanafisah maksudnya berlumba-lumba dalam perkara yang tak baik, nak menjatuhkan orang tak boleh. Baik. Kembali pada hadis di atas, melalui redaksi demikian seakan-akan ingin dikatakan bahawa tidak ada ghibtah yang lebih agung atau yang lebih afdal melainkan kepada dua perkara. Tidak ada satu perbuatan yang ingin berlumba-lumba dalam bentuk kebaikan yang lebih afdal pada dua perkara ini. Ya. Kemudian adapun alasan mengapa keduanya saja yang disebutkan dalam hadis adalah kerana sudah mewakili semua bentuk ketaatan kepada Allah. Ketengahkan dua perkara ini seperti mana yang awal saya sebutkan, kebiasaan orang akan berlumba-lumba kedengkian mereka pada harta. Oleh kerana itu diutamakan, diterangkan, dan maksud lebih kurang yang lain itu sama, tetapi terutamanya masyarakat kita terjebak dalam berlumba-lumba dalam bab harta.
Ya. Kemudian bab ilmu ataupun bab maklumat. Kerana kedua-dua ini akan mengangkatkan darajat seseorang itu. Ya, tidak dinafikan, akan diangkatkan darajat seseorang itu. Dengan harta itu dapat membangunkan yang disebutkan dalam surah An-Nisa. Ya. Dan begitu juga dengan keilmuan itu diangkatkan seseorang itu yang disebutkan dalam surah Al-Hadid. Ya. Baik, kita lihat. Adapun alasan mengapa kedua sahaja yang disebutkan dalam hadis adalah kerana ianya sudah mewakili semua bentuk ketaatan kepada Allah. Sebab ada kalanya ketaatan bersifat badaniyah, fizikal, ada kalanya bersifat maliyah, ya, yakni bentuk harta, dan ada kalanya pula antara perpaduan antara kedua-duanya, ya, dia bergabung, dan yang lain-lain tu kecil lah, sikit sangat, seperti cemburu, dengki orang tu cantik, smart kan, dia tak smart lah konon, ya, itu jarang. Kenapa? Kerana ialah Allah jadikan berbagai-bagai itu semuanya tak sama. Kebanyakannya biasa saja. Ya, kebiasa saja. Cuma dia je duk perasan dia tak cantik, yang seorang lagi perasan dirinya cantik. Ya. Kadang-kadang cantik pun make up je. Bukan cantik keaslian. Okey. Jadi benda-benda yang begini jarang berlaku lah. Ada pun ada tetapi tidak sebanyak. Bila dia nak berlaku, misalnya berlaku pertandingan Ratu Cantik. Di situ adalah datang kedengkiannya. Ya. Kalau tak ada dengki. Bila berlaku, bila ada majlis-majlis duk lelaki semua ataupun perempuan semua. Dia datanglah, ya, penonjolan gaya-gaya. Itu bahagian kecantikan. Akan halnya yang dimasukkan hasad dalam hadis adalah ghibtah, dan itu dikuatkan dalam riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, iaitu dia menyebutkan tambahan lafaz berikut. Tidak boleh hasad kecuali terhadap dua golongan. Seorang yang Allah ajarkan Al-Quran lalu orang itu membacanya pada malam dan siang hari hingga tetangganya mendengarnya. Lalu tetangganya berkata, duhai kiranya aku mendapat anugerah seperti yang dimiliki si fulan sehingga aku pun bisa beramal sepertinya. Okey, riwayat ini dinukilkan dalam Bukhari dalam kitab Fadail Al-Quran. Ya, ataupun yang disebutkan hasad ini dibenarkan kepada mereka-mereka yang membaca Al-Quran yang Allah bagikan kelebihannya bangun tengah malam. Kerana itu orang-orang yang membaca Al-Quran ini kedudukannya di antara kedudukan istimewa. Dia nak menjaga Al-Quran satu bab kerana kedudukan mereka ini telah terpilih Allah. Dalam hadis Rasulullah mengatakan ahlullah, ahlul Quran, ahlullah bukhasata. Ahli Quran adalah ahli Allah yang special. Kedudukan mereka sebenarnya special, tetapi dengan syarat akidah mereka betul, tauhid mereka betul. Kalau tidak, hafalan Al-Quran seperti orang biasa juga atau mungkin seperti orang kafir juga yang menghafal Al-Quran. Ya, kita merasakan betul ke? Ya, memang ada orang kafir yang menghafal Al-Quran. Kalau tuan-tuan dan perempuan ketahui dalam bab ini, ya, kita menyaksikan bagaimana orientalis mendidik, ya, supaya lahirnya generasi-generasi orang yang tidak beriman menghafal Quran untuk menghancurkan orang Islam. Orang kafir hafal Quran. Masyhur. Bahkan di kalangan mereka ada yang menghafal hadis. Tuan-tuan dan perempuan, kita ni Quran pun tak hafal, juzuk amma pun tak habis-habis, sampai dah nak mati ni pun kita tak habis-habis. Ya, subhanallah. Kalam Allah kita tak habis. Ya. Cuba teruskan. Orang kafir dia telah menghafal Quran, bahkan dia menghafal hadis sehingga kan, ya, dia membuat psikolopedia hadis untuk jadikan rujukan pada zaman dahulu. Zaman sekarang dah tak kisah dah, guna komputer je. Tapi zaman dahulu mereka membuat satu kitab yang mana kalau kita nak rujuk kitab apa, Bukhari, Muslim, ya, saya tunjukkan. Sekejap.
Okey. Maaf, tak ada pula kitab tu. Dia dekat ruang maktabah lain. Baik. Kitab tu tebal-tebal. Ya, ada 7 jilid sebahagian bagai rujukan bagi orang orientalis untuk mencari di mana kelemahan-kelemahan hadis ataupun kelemahan-kelemahan di dalam hadis. Dahsyat. Dan mereka ada satu kamus yang masyhur. Kamus mereka ni masyhur yang disebutkan Al-Munjid. Munjid tu terbahagi kepada 2, kamus dictionary lorah bahasa Arab dan dictionary alam. Okey. Kamus alam yang berkaitan macam ensiklopedia sekeliling lah. Di sana ada merbahaya. Kalau orang yang baca dia tidak faham, dia akan berhadapan dengan banyak perkara-perkara yang dia tukarkan, kita tak perasan. Maksudnya dia ubahkan dalamannya, kita tak perasan. Misalan dalam Munjid lorah, okey, tak apa, Munjid lorah cantik. Ya, bahasa yang digunakan, bahasa Arab tu. Kemudian Munjid alam ini terdapat satu kalimah, dia tunjuk gambar Mekah, Kaabah waktu tu, dan dia tunjuk nama Muhammad Rasulullah. Cantik dia buat, ya, Muhammad Rasulullah. Siapakah dia? Dia seorang lelaki berbangsa Arab, Quraisy, disebut, dipuji-puji. Kemudian dia diutuskan untuk bangsa Arab menyampaikan risalah agama tauhid begini. Tang mana silapnya? Dia diutuskan untuk bangsa Arab. Kalimah itu. Sedangkan Rasulullah diutuskan kepada umat sedunia. Bukan bangsa Arab je. Nampak tak? Bagaimana mereka menggunakan agak sampai orang tak perasan kalimah-kalimah yang begitu. Maka dalam bab-bab yang begini kita pun berhati-hati. Tapi zaman sekarang lagi dahsyat. Bila kita tengok aplikasi-aplikasi pada handphone kita, banyak penyelewengan, bukan daripada orang orientalis saja, bahkan orang kafir, orang-orang yang Syiah, ya, menggunakan jalan-jalan ini untuk menyebarkan fahaman-fahaman sesat. Ya, dan kita mendapati orang-orang Islam pun dah jadi sesat berbagai-bagai dengan fahaman mereka masing-masing. Baik. Jadi di sini kita mengatakan ahli Quran mereka itu telah terpilih sehingga mereka membangunkan Qiyamul Lail. Ya, dia ada kategori, ada orang yang baca Al-Quran tapi tidak bangun Qiyamul Lail. Maka ianya agak tercela. Ya, dan ada yang ia membaca Al-Quran lepas tu tetapi dia baca mengikut keadaan suasana, jika ramai orang dia akan baca, dan kalau tak ada ramai orang dia akan tidur. Itu pun tercela. Kerana berdalilkan hadis Rasulullah SAW, apabila dibangunkan orang yang mempunyai Al-Quran, ya, lalu dipuji-puji, lepas tu diingatkan nikmat-nikmat yang diberikan, maka Allah mengatakan, apa yang kamu lakukan dengan Al-Quran? Lalu dia mengatakan, aku bangun Qiyamul Lail dengan Al-Quran, aku buat begini dan berdakwah apa semua kerana-Mu, ya Allah. Allah kata, kamu penipu. Ya, kamu penipu. Bahkan kamu ambil Al-Quran supaya orang memuji kamu, pandai ahli qari, ya, pandai baca Quran apa semua, ya, akhirnya dimasukkan dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Nampak tak? Tu pula bencana orang yang menggunakan Al-Quran semata-mata permainan. Tetapi kalau mereka menggunakan Al-Quran dengan cara yang betul, terutamanya mereka akan dibangunkan di mahsyar, dikatakan iqra'u, artil, ya, ataupun baca dan ratilkan Quran seperti mana kamu mentartilkan di muka bumi. Kemudian dibaca, lepas tu dia terhenti, dikatakan irqi, naikkan. Maka dibaca lagi, naikkan lagi. Baca lagi sampai dia terhenti, dia tak mampu untuk meneruskan, maka dikatakan di sinilah tahap syurga yang kamu miliki. Subhanallah. Ya, tuan-tuan dan perempuan, jangan biarkan kita tak khatam Al-Quran. Kalau itulah kaedahnya, maka kita kena khatamkan Al-Quran. Mungkin di akhirat kalau kita diarahkan baca, kita mampu untuk membacanya. Walaupun mazhab tidak ada, tapi disebabkan lidah kita sentiasa membacanya, Allah akan berikan kekuatan. Dan tanda itu, di antara tanda kelebihan orang yang mempunyai Al-Quran ini akan menduduki, kalau semua ayat Al-Quran dihafalkan atau dibacanya, tak mustahil di akhirat kelak dikatakan irqi sampai ke muncak. Berarti di sinilah tempat kamu di dalam syurga, dan sudah tentu tempatnya istimewa, yakni syurga Firdaus. Baik, insya-Allah kita bersungguh-sungguh. Tuan-tuan dan perempuan, tidak ada arti lambat bagi kita jika kita dah sedar sekarang, kita berusaha untuk buat yang terbaik.
hafal Al-Quran, baca Al-Quran sampai khatam. Ya. Yang lain-lain tu cuba ringankan, terutamanya bagi mereka yang telah sampai usia-usia 60-an ini, berusaha untuk menambah, meningkatkan potensi mereka dari sudut amalan soleh, kerana perjalanan kita dah makin singkat. Bila dah masuk 60, kita menuju ke 63. Yakni umur kita dah 63 tahun hijrah. Maka itu adalah usia Rasulullah SAW wafat. Ya, Rasulullah kata kebanyakan umat aku ini antara 60 ke 70 tahun hijrah itu mengisyaratkan bahawa itu expired date umur kita. Jangan biarkan kita lambat. Dah kita sedar sekarang, buat. Habiskan Al-Quran. Habiskan Al-Quran. Jangan tunggu bulan Ramadan untuk kita menghabiskan Al-Quran. Kalau tak boleh pun nak baca terus, ya, saya dapat seorang pakcik itu, Masya Allah, dia kata Alhamdulillah, hampir sebulan, dalam sebulan 2-3 kali dia khatamkan Al-Quran. Dia ambil waktu subuh dia baca. Ya, waktu subuh tu dia baca lah berapa muka surat, kan. Waktu petang sikit, macam tu kedudukannya. Alhamdulillah dia habis dalam sebulan tu 2-3 kali. Macam tu dia sebut, 2-3 kali. Bukan sekali, 2-3 kali. Itu cara dia tu, seorang lelaki yang dulu memang bukan kaki solat. Ya, tapi Alhamdulillah Allah kahwinkan dia dengan orang yang solehah, dia ajar dia solat, lepas tu dia qada habis solat dia, ya Masya Allah. Lepas tu dia mula menghafal sikit-sikit dan membaca Al-Quran, Masya Allah. Pada usia tua dia ni, ya, dia mengkhatamkan Quran hampir sebulan, tiap-tiap bulan itu dia kata sebulan 2-3 kali. Ya. Subhanallah, kita ni, jangan biarkan. Ya, cuba ikatkan kita dengan Al-Quran. Bila kita ikatkan diri kita dengan Al-Quran, Allah tak akan tinggalkan. Tahu tak tuan-tuan dan perempuan, bila kita ikatkan diri kita dengan Al-Quran, segala program masa kita akan terurus. Ya, masa-masa kita akan terurus. Ini kelebihan Al-Quran. Ya, kalau kita tengok akan balik para sahabat, para tabi'in seperti dan ulama-ulama silam, kalau ikutkan Ibnu Jauziyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tu, buku yang dicatatkan begitu banyak. Bila masa dia? Ya, bila masa dia menulis? Saya yang tulis buku dah bertahun-tahun, satu buku tak settle lagi. Dia tulis subhanallah daripada Syam menuju ke Mekah waktu musim haji. Dia telah mengarang satu kitab yang masyhur di kalangan kita yang bernama kitab Zadul Ma'ad. Yang 5 jilid tu Zadul Ma'ad tu, dia catat waktu bila kita pun tak tahu. Kenapa perjalanan tu berjalan kaki ataupun naiki unta? Mana kita nak tulis naik unta macam tu? Tetapi Allah berikan kelebihan dia, keilmuan dia. Ya, jadi insya-Allah kita ikatkan diri kita dengan Al-Quran. Tuan-tuan dan perempuan, jom kita beramal dalam usia-usia kita. Ya, yang muda ke yang tua ke, kita mencari keredaan Allah. Waktu kita mempersembahkan amalan kita di sisi Allah nanti, kita akan dapati apa yang kita amal itu akan jadi amalan terbaik, insya-Allah. Baik. Konteks yang sama juga disebut dalam riwayat At-Tirmidzi dari hadis Abu Kabsyah Al-Anmari dengan lafaznya yang cukup panjang. Dalam hadis ini disebutkan persamaan pahala antara orang yang mempunyai harta lalu menginfakkannya di jalan kebenaran dan orang yang hanya mendambakan amalan tersebut kerana tidak mempunyai harta. Lafaz atau redaksi itu iaitu, ya, dari hadis yang panjang tu diceritakan bagaimana ganjaran pahala orang yang berangan-angan ataupun bercita-cita itu pun dapat ganjaran pahala. Di mana wa abdu razaqahu Allahu ilman wa lam yarzuquhu malan fa huwa sadiqun niyyati yaqulu law anna li malan la amiltu mithla ma ya'malu fulanun fa ajruhuma sawa'un. Ya, subhanallah. Dan seorang hamba yang Allah berikan ilmu namun tidak diberikan harta. Sementara dengan niat yang jujur dia berkata, kalau aku memiliki harta, nescaya aku akan beramal seperti amalan fulan. Kedua-dua orang tersebut mendapat pahala yang sama. Kerana niatnya saja, dia mendapat pahala yang besar. Tetapi ikhlas, dia tak boleh macam setengah orang, kalau aku dapat harta ni, aku pun akan infak. Dapat harta, lupa daratan. Dia tak jadi macam tu. Tapi ialah masalah dalaman ini Allah Maha mengetahui niat kita ni. Memang kadang-kadang manusia ni ada niat ikhlas dia. Terbenak dalam hati dia. Tapi kadang-kadang manusia, dia dapat nilai diri dia. Kadang-kadang dia nampak bunyi betul tapi ada ragu-ragu sedikit bila datang kenikmatan itu. Ya, kita takut itu. Ya, kita minta lindung. Kenapa? Kerana niat sahaja dah mendapat poin yang besar.
Niat sahaja. Oleh kerana itu niat memainkan peranan penting dalam memastikan siri amalan-amalan kita adalah amalan terbaik. Okay. Niat merupakan amalan yang terpenting untuk memastikan juga kita mendapat ganjaran-ganjaran yang mungkin kita rasa terlepas, tetapi di sisi Allah dia tidak akan terlepas. Apabila dikaitkan dalam satu hadis, Rasulullah mengatakan berkaitan dalam surah Taubah, ada di kalangan mereka-mereka yang tinggal di Madinah mendapat ganjaran seperti mana kita keluar ke medan jihad ini. Lalu sahabat terkejut, punya susahnya keluar medan jihad tu, terutamanya yang berkaitan dengan perang Tabuk. Ya, waktu kepanasan mataharinya, waktu dengan keadaan masyakkah, tumbuh-tumbuhan kurma mengeluh tengah sesuai untuk dipetik. Tiba-tiba Rasulullah panggil untuk keluar berjihad. Itu pasal kita menyaksikan dalam perang Tabuk saja golongan munafik terkeluar daripada orang-orang yang beriman kepada Allah, jelas. Kerana seruan Rasul mereka anggap ingkar, mereka tidak mengambil untuk diikuti. Sedangkan itu seruan Rasul yang perlu kita ikuti. Maka apabila sampai tahap begitu, maka kita menyaksikan ada kelompok-kelompok, ya, kalau kita tengok dalam surah Taubah, ya, kita buka surah Taubah, kita nak menyaksikan bagaimana mereka yang betul-betul ikhlas. Ya, surah Taubah surah yang ke-9. Okey. Surah yang ke-9. Juzuk ke-10. Ayat dia. Ayat ke-92. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. Dan tiada pula dosa atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu supaya kamu memberi mereka kenderaan lalu kamu berkata aku tidak memperolehi kenderaan untuk membawamu, lalu mereka kembali sedangkan mata mereka bercucuran air mata kerana kesedihan lantaran mereka tidak memperolehi apa yang akan mereka nafkahkan. Ya, subhanallah. Mereka datang untuk pergi berjihad. Tahu tak, tuan-tuan dan perempuan, bila saya bicara bab ini, ya, kalau kita dapat menghayati satu benda yang menarik. Mereka datang untuk pergi berjihad fi sabilillah. Kadang ayat ini berkaitan dengan perang Tabuk. Saya ulang balik. Mereka datang untuk pergi mati. Bila sebut jihad fi sabilillah, bersedia untuk dimatikan di dalam perjalanan jihad ini. Kerana siapa yang pergi jihad belum tentu balik. Maksudnya mungkin dia mati. Mereka ni bersedia untuk pergi. Bersedia untuk pergi. Di kalangan mereka ini adalah orang-orang yang miskin. Dan Rasulullah SAW itu waktu dia menyediakan tentera Jaisul Usrah itu, dia tidak ada kenderaan yang banyak. Oleh kerana itu dia telah mengisytiharkan siapa yang menyediakan Jaisul Usrah, tentera-tentera, siapa yang menyediakan berpasang-pasangan kuda misalnya, ganjaran-ganjaran yang begitu besar. Sehingga Osman Ibn Affan mewakafkan lebih kurang 1000 ekor binatang, 700 unta, 300 kuda perang. Itu dia Saidina Osman. Tuan-tuan dan perempuan, 1000 ekor unta binatang, 700 ekor unta. 1 ekor unta ni zaman sekarang, misalnya lah kita bagi kereta paling kurang Exia tu. Nak murah lagi, paling kurang lah kita kata RM10,000 lah, paling kurang lah. Ke RM15,000. Bayangkan 700 ekor unta.
Dan kalau kuda perang memang mahal lah. Ya, 300 kuda perang. Kita boleh gambarkan ya bagaimana harta Osman bin Affan. Infak aja Allah tambahkan, infak aja Allah tambahkan. Misalnya saya sekarang nak buat majlis korban. Ya, kita akan buat 2 tempat majlis korban, korban di Malaysia dan korban di Mekah. Siapa yang nak join silakan. Ya, korban di Mekah RM500 untuk kambing dan korban di Malaysia RM1,200 untuk kambing. Lembu tak ada. Okey. Jadi di sini kita menyaksikan bahawa mereka datang ke tengah kan. Tak ada kenderaan nak minta Rasulullah, saya nak pergi mati juga ni, yakni nak berjihad. Lalu Rasulullah kata tak ada kenderaan nak bawa antum semua, you all semua. Sedangkan mereka sedang menyemarak semangat untuk berjihad. Lalu bila Rasulullah mengatakan begitu, apa kita lihat? Aku tidak memperolehi kenderaan untuk membawamu. Lalu mereka berpusing. Sedangkan mata mereka bercucuran air mata kerana kesedihan, tak dapat membantu Rasulullah, tak dapat membantu Islam, tak ada apa yang nak dikorbankan lagi, menangis menunjukkan keikhlasan. Dia bukan, ya Rasulullah aku nak ikut, tak boleh kerana tak ada kenderaan. Belakang Rasulullah, yes, kata. Bukan begitu. Dia menangis menunjukkan keikhlasan. Orang-orang yang beginilah ya Rasulullah kata, ya, mereka ini mendapat ganjaran pahala seperti mana kamu bersama berada di dalam medan jihad. Ya, subhanallah, ini di antara menunjukkan kehebatan ikhlas kepada Allah, betul-betul ikhlas kepada Allah. Dia ada 2 kategori yang paling penting yang akan mendapat hasil-hasil ganjaran pahala yang besar begini. Yang pertama, tuan-tuan dan perempuan, ikhlas betul-betul niat kita kerana Allah nak buat macam orang yang melakukan kebaikan. Niat ikhlas. Bila dapat tu terus dia praktikalkan. Itu dia. Orang macam ni ganjaran pahala dia dapat. Kita menyaksikan 3 bentuk ya. Dia dapat ganjaran pahala seperti orang tu. Walaupun dia tak bersedekah lagi pada ketika itu. Yang kedua, orang yang beramal amalan disaksikan orang lain dan orang lain ikut. Dia dapat pahala orang tu. Pasal orang tu ikut dia. Penting tu. Yang ketiga, orang yang sentiasa istiqamah. Tetapi pada sampai satu tahap dia tak mampu untuk melakukan. Disebabkan istiqamah dia lakukan itu, maka dia dapat pahala. Walaupun waktu itu dia sakit, walaupun waktu itu dia terhalang. Itu pentingnya istiqamah. Ya, pentingnya istiqamah. Misalnya saya bagi contoh ya, nak istiqamah ni bukan kejap on, kejap off, kejap on, kejap off, on, off, on, tak. Ya, on, off pun tak. Dia akan membuat sedaya upaya dan mencubakan amalan itu berterusan. Misalnya saya bagi contoh. Dia ni istiqamah pada tiap-tiap malam ya untuk qiyamul lail. Paling kurang dia melakukan witir 1, 2, 3 rakaat ya tiap-tiap malam sebelum tidur. Dia mengikut hadis Rasulullah seperti mana yang disebutkan kepada Abu Hurairah, ausani khalili, ya, kekasihku telah mewasiatkan kepadaku supaya sebelum tidur dirikan qiyamul witir. Maksudnya supaya lakukan witir sebelum tidur, takut terlepas. Bagi mereka yang mampu bangun sebelum subuh tak apa, tapi yang bagi mereka menyangkakan kalau aku tidur mati ni habis, terlepas habis, semua terlepas, maka dia lakukan witir selepas solat Isyak. Dia buat tiap-tiap malam. Kemudian dia terlepas misalan, maka dia qada akan di waktu macam waktu sekarang ni, waktu duha. Itu menunjukkan dia istiqamah. Maksud dia nak juga buat. Disebabkan Rasulullah buat begitu. Dia terlepas waktu tahajud di qiyamul lail pada malam hari dan di siang diqada'kan. Itu menunjukkan istiqamah. Maka istiqamah yang begini diambil berat. Diambil kira. Ya, syarat jangan kita tinggalkan. Pasal tuan-tuan dan perempuan, kalau kita macam sunat duha, kita maintainkan, cari juga waktu. Cuma jangan sempitkan cara kita berfikir tu kan. Ada waktu, masuk je, 2 rakaat simple je. Buat je. InsyaAllah kita akan dapat istiqamah. Ya, buat je. Waktu panjang. Carikan waktu. Dan cuba pastikan
Ya, kalau misalnya kita ni naik kereta kita bersih ke, ada wuduk, lepas tu waktu kita parking, pastikan kita pun ada teknologi cari arah kiblat tu, parking, ngadaklah kiblat. Dengan keadaan wuduk, solat dalam kereta, waktu dia parking. Itu pun tak menjadi masalah kerana Rasulullah sendiri solat di atas unta. Maksud kita atas kenderaan yang selesa, sementara kita kadang-kadang tunggu, orang rumah kita ke tunggu, seseorang ke tunggu, dah ngadapkan kiblat kereta tu parking, ya, Allahu Akbar, 2 rakaat tak sampai 3-4 minit je. Ya, Alhamdulillah. Nak menunjukkan kita ni istiqamah. Kalau mampu turun tempat yang tertentu lagi cantik. Tapi nak menceritakan masih ada ruang. Tapi janganlah tengah bawa kereta nak pergi solat pula. Itu nanti solat jenazah lah pula. Ya, baik. Kesimpulan munafasah termasuk sebuah keutamaan kerana akan mendorong kita meraihkan keutamaan serta meneladani orang-orang yang utama, sementara hasad adalah sebuah kehinaan. Jadi jelas kepada kita, munafasah ini adalah satu perkara yang dituntut. Yang mana ianya dituntut disebabkan ianya berlumba-lumba untuk menjalani kebaikan. Wallahu a'lam bisawab. Maka selesai kita dalam bab ini, ya, yang bicarakan persoalan-persoalan yang besar ni yang berkaitan dengan bab membersihkan hati dari sifat hasad. Alhamdulillah, kita dah faham bab hasad. Sekarang kita masuk satu bab yang besar lagi, yakni bab ihsan. Okey. Bab ihsan ini adalah di antara yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila Jibril datang bertanya tentang 3 perkara, apa dia Islam, iman dan ihsan. Maka kemuncak dalam kehidupan kita sebagai seorang mukmin ataupun sebagai seorang muslim adalah ihsan. Ya, kerana tangga amalan-amalan kita ini, muslim kita ni ada 3 tangga. Pertama, muslim. Setiap orang Islam belum tentu dia beriman dengan lengkap. Dan setiap orang yang beriman belum tentu dia mendapat ihsan. Tetapi bila orang itu seorang ihsan, maka dia merangkupi iman dan Islam dia yang terbaik. Dan sudah tentu sifat itu adalah para nabi dan orang-orang yang terpilih di kalangan minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Ya. Jadi dalam buku ini menceritakan bab ihsan ada 5, 2, 4, 6, 7, 10. Ya, 10 bab. Kita akan melihat satu persatu insya-Allah dan kita akan mempelajari dan kita akan cuba beramal dengannya. Maka kita buka muka surat 224 dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ya, ini satu perkara yang amat penting kita ketahui. Berbuat baiklah kepada orang lain seperti mana Allah telah berbuat baik kepada kita. Allah telah berbuat kita baik berbagai-bagai pada hidup kita. Selagi kita hidup ni masih lagi begini, itulah menunjukkan Allah bagi kita ruang yang begitu banyak lagi. Walaupun pernah terjatuh, terduduk kita dalam kehidupan sebelum ini, namun tetap Allah memberikan yang terbaik kepada kita dan hikmah yang terkandung hanya Allah yang mengetahui. Kita tak tahu. Pada hari ini kita berhadapan dengan berbagai-bagai masalah, tetapi pada hari akan datang kita akan berhadapan dengan berbagai-bagai kemudahan. Ya, semua itu hikmah yang terkandung hanya Allah yang mengetahui. Maka kita lihat yang pertama, menyelami makna ihsan. Menurut terminologi atau definisi istilah syariat, ihsan memiliki beberapa makna. Apabila ia disebutkan beriringan dengan Islam dan iman, maknanya adalah selalu merasakan kehadiran pengawasan Allah setiap kali beribadah. Okey, simple. Kalimah itu adalah paling tepat, yang makna ianya mengisyaratkan ihsan ini apabila kita melakukan ibadah, kita akan merasakan Allah menyaksikan kita. Dan itulah Allah yang sebenarnya, Allah menyaksikan kita. Makna ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Jibril alaihi salam, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yaraka. Ihsan ialah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Adapun jika kamu tidak bisa melihatnya, maka yakinlah bahawasanya dia senantiasa melihatmu. Okey? Jadi ihsan ini agak menarik untuk kita telitikan, dan sebelum itu kita melangkah ihsan, jom kita melangkah apa dia muslim, apa dia mukmin, yang sehingga akhirnya kita naik kepada ihsan. Ya, paling kurang kita ada maklumat, ya.
Pasal hadis tu berkaitan Islam, iman dan ihsan. Maka kalau kita nak tahu yang berkaitan dengan Islam, ya, seorang itu kalau dia Islam belum tentu lagi dia beriman. Yang ini beriman dengan baik, tapi dia dah layak untuk dikategorikan sebagai seorang Islam. Maka cuba buka, cuba lihat surah Al-Hijr. Surah Al-Hujurat. Cuba lihat surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat, surah 49, juzuk 26. Muka surat 517, ayat yang ke-14 kita lihat. Surah Al-Hujurat, juzuk 49, surah yang juzuk 26, surah ke-49, ayat yang ke-14, muka surat 517. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Orang-orang Badui itu berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. Tetapi katakanlah kami telah Islam, yakni tunduk kerana iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Okay, nampak? Ayat ini sendiri membezakan iman dan Islam. Apabila orang-orang Arab ini Badui di tanah padang pasir itu mengatakan kami telah beriman. Nak menceritakan kepada Rasulullah, kami telah beriman ya Rasulullah. Sedangkan Allah sendiri yang mengatakan, katakan kamu belum beriman. Kamu baru Islam, masuk Islam je baru masuk Islam. Kerana apa? Iman memerlukan ujian-ujian. Oh, dahsyat juga ya. Baru masuk dewan peperiksaan, belum lagi periksa. Bak kata kamu dah masuk periksa dah. Belum, kamu baru masuk dewan peperiksaan. Kamu belum lagi buat peperiksaan. Pula kan. Rupanya bila masuk peperiksaan itulah yang akan yang akan menentukan kedudukan kita. Faham ya? Jadi orang yang mengatakan dirinya iman belum tentu dirinya telah beriman, tetapi Islam tu sudah tentu insya-Allah dia tu Islam. Kerana Islam itu dengan mengucapkan kalimah la ilaha illallah, syahadatain asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia telah mengambil satu konsep sifat sebagai seorang yang Islam. Misalnya. Tetapi orang yang beriman dia lain sedikit. Ya. Jadi Islam, kita ni bagaimana? Kita alhamdulillah mak bapak Islam, tok nenek kita Islam, kita Islam. Alhamdulillah. Itu nikmat yang Allah bagikan. Bersyukur kepada Allah dan doakan kebaikan kepada tok nenek kita. Ya Allah ampunkan mereka, Allah wasakkan kubur mereka dan sinarkan bercahayakan kubur mereka. Disebabkan mereka kita alhamdulillah berada dalam keadaan Islam. Ya, tetapi iman, jom kita tengok di dalam surah mana? Surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut surah yang ke-28, 29, juzuk yang ke-20. Jumpa? Surah Al-Ankabut. Baik, Allah berfirman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita mulakan ayat yang pertama.
Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Alif Lam Mim hanya Allah yang mengetahui makna dia. Apakah manusia itu mengira bahawa mereka dibiarkan sahaja mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang yang benar dan sesungguhnya dia mengetahui orang yang dusta. Okey. Pada ayat ini mengisyaratkan Allah kata dia tahu orang itu benar ataupun orang itu dusta. Apabila iman itu, orang itu mengaku dia beriman, mesti diuji. Mesti diuji. Maka seorang itu akan mendapat kelayakan yang dikategorikan beriman apabila dia telah berjaya dalam ujian-ujian yang Allah berikan. Dia kaedah dia, okey apa, kamu nak lulus apa misalnya, lulus master ke, bachelor ke, lulus apa juga peperiksaan, dia mesti ada ujian. Betul ke tidak, kamu tuang ke, kamu tipu ke apa, mesti ada ujian. Maka ujian itu menentukan kelayakan diri kamu. Dan ujian itu juga menentukan keimanan kita. Begitu. Ya. Kalau tidak ada ujian, maka dia nak dikatakan orang yang beriman bagaimana? Kenapa? Mereka itu tidak dilihat kesungguhan, keyakinan mereka itu. Kerana berkaitan dengan iman ini berkaitan dengan keyakinan. Syahadah itu berkaitan dengan nutuk, perkataan. Tetapi bila iman itu berkaitan dengan keyakinan. Lalu Allah katakan apa? Apakah manusia itu mengira bahawa dia telah mengirakan Allah biarkan sahaja mereka mengatakan aku telah beriman sedangkan mereka belum diuji lagi. Okey, nampak tak bagaimana ujian yang bakal kita hadapan ini berat. Berbagai-bagai ujian. Ujian Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah dari sudut harta kita, keluarga kita, anak bini kita, apa lagi? Ya, tanaman-tanaman kita, kenderaan, semua itu adalah ujian. Maka Allah akan uji. Dan banyak ujian yang perlu kita hadapi sebenarnya untuk dinaikkan makam-makam yang tertinggi. Oleh kerana itu tuan-tuan dan perempuan, beriman kepada Allah dengan cara yang betul itu amat penting. Kerana dia berkaitan dengan keimanan ini, kemuncak keimanan kita. Kalau goyang keimanan kita kepada Allah, dia akan goyang segala-galanya. Keyakinan kita kepada Allah itu kurang, maka dia akan kurang segala-galanya. Okey? Maka di sinilah mengisyaratkan kepada kita bahawa orang yang mengaku dirinya beriman pasti akan diuji. Kalau tidak, dia belum tentu beriman. Okey? Jadi berlaku ujian. Ya, kena pula kita ni zaman yang penuh ujian. Ya, berbagai-bagai ujian. Dan tuan-tuan dan puan saya nasihat banyakkan menuntut ilmu yang betul, Quran dan Sunnah terutamanya dalam masalah tauhid. Kerana kita berada di akhir zaman tidak dapat diselesaikan perkara melainkan dengan masalah tauhid yang betul. Ya, dengan tauhid yang betul saja mampu kita menyelesaikan masalah yang banyak. Kalau tidak, takkan dapat selesaikan masalah. Okey, baik. Jadi itu dia. Kita saksikan, itu dia. Iman. Sekarang kita dah tahu, oh Islam hanya nutup mengucap 2 kalimah syahadah rupanya. Ya, sekadar begitu saja ya. Cuba nak tunaikan dengan solat apa semua, rukun Islam yang 5 perkara. Tetapi bila beriman itu dia lebih tinggi. Ya, itu pasal kita menyaksikan para sahabat bila beriman terus diuji. Ya, ditangkap, disebat, dipenjara sehingga kemuncak kematian seperti Sumayyah. Ya, wanita yang pertama mati syahid. Ya, dalam siri agama ini, ujian. Tetapi kita menyaksikan bila mereka berada di Madinah, orang setengah mudah masuk Islam, ya, dan kata beriman, tak diuji seperti orang munafik. Lepas tu baru Allah uji, baru terkeluar mereka.
Ya. Dan kita pun akan diuji. Dan kemuncak dalam siri Islam iman yang terakhir inilah yang kita bicarakan, ihsan. Apa dia ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan ialah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Adapun jika kamu tidak bisa melihatnya, maka yakinlah bahawa dia melihat kamu. Yang confirm, kita ni buat ibadah kita ni, Allah melihat kita. Nak dapatkan keyakinan ini, ihsan inilah yang boleh menaikkan martabat amalan kita. Tuan-tuan dan perempuan, ihsan ini kita dapati pada bulan, pada amalan yang terbaik itu yang di antaranya adalah amalan puasa. Ihsan terdapat pada puasa. Tang mana kita katakan ihsan itu apabila kita tak nak berbuka puasa walaupun depan mata kita, kita duduk dalam bilik seorang-seorang. Tu dia, di sana ada pizza, KFC, apa lagi, kuih Cik Mek Molek, kuih Cik Mek Buruk, semua ada. Ya, boleh makan bila-bila masa walaupun tak ada laungan azan, tapi kita tak makan. Kerana apa? Kita tahu kita puasa. Takkan kita nak menipu Allah juga kan? Dia jadi macam tu. Kita takkan. Walaupun kita ambil tudung saji tu kita tutup, kita pun dalam tu bersama makanan, takkan makan. Kita pergi selam sungai tu, zoom kata masuk ke dalam paling kurang 1 gallon kita boleh minum, takkan minum. Bahkan bila naik atas tu dan buangkan dalam mulut kita tu ya, dengan meludah untuk mengelakkan kita tertelan walaupun satu juzuk yang kecil. Tu dia ihsan kita. Dahsyat. Saya suka sangat. Oleh kerana itu Ramadan puasa amalan dia yang Allah kata aku yang akan membalasnya. Kalau ganjaran dia besar. Kerana ada ihsan di situ. Berbanding kalau kita solat, kadang-kadang solat kita 100 meter speed lagi laju. Ya, kita lagi laju daripada 100 meter speed tu. Zoom solat. Ya, Allahu Akbar, Assalamualaikum. Macam solat tarawih yang dibuat di Indonesia. Kan lajunya ya Allah. Ya, 1 rakaat tak sampai 1 minit. Ya, itu di antara sifat solat orang munafik. Ya, yang dijadikan sebagai ikutan. Dan itu adalah solat tertolak, confirm tertolak. Walaupun tarawih itu dibuat banyak mana sekalipun kalau itu caranya tertolak. Kerana Rasulullah pernah menegur seorang lelaki itu melakukan solat tanpa tamakninah. Waladhdallin amin bismillah. Allahu akbar sami Allah. Mana tamakninahnya? Tak ada tamakninah langsung. Batal. Solat itu tertolak, tidak ada dalam fiqh mazhab yang tidak membatalkan. Tak ada. Tapi itu yang dilakukan. Okey. Sekarang kita saksikan. Saya bagi contoh di antara sifat ihsan. Sekarang ni Alhamdulillah sistem teknologi kita ni canggih-canggih kan. Mudah untuk dibicarakan. Apabila kita misalan kita ambil majlis-majlis raya atau majlis kahwin lah biasanya. Kita majlis kahwin ni, kita duduk sembang. Lepas tu sambil tu makan. Ya. Waktu kita nak makan tu agak makanan ni agak besar sikit. Jadi kita nak nganga mulut tu. Tengah nganga tiba-tiba kamera menghadap kita. Orang tengah tangkap gambar terus menghadap kita. Agak-agak kita lah waktu kamera tengah menghadap tu mulut kita terus nganga sebesar-besar dia. Tak. Ya. Waktu itu takkan tenganga mulut kita, terutamanya kaum perempuan dia ada sifat pemalu dia tu. Ya, kita tak akan nganga sebesar mak badak besarnya mulut badak. Ya, kita akan jadi macam mulut pengantin. Alah sikitnya kita makan. Sebab kamera tengah fokus kat kita. Ya, kamera tengah fokus. Jadi kita pun perbuatan kita nak, orang kata nak cantik lah. Ya, depan kamera. Kalau tak tu dia nganga mak memang muat. Ya. Lauk ayam sekor pun boleh masuk mulut. Kalau ketawa, tiba-tiba kamera datang, saya ketawa kita pun beradab. Itu kesan kamera. Kenapa? Dia merakam dan memerhatikan kita. Okey, nampak jelas tak? Sebab ini dia berkaitan dengan Allah memerhatikan kita.
Dan dia memerhatikan. Bila seorang tu bekerja di pejabat ada CCTV. Oh, kerja dia mantap, tak pegang pun handphone. Tiba-tiba tak ada CCTV, ambil handphone. Dululah buat apa. Okey, sambil tu kerja, sambil tu handphone, sambil tu kerja, sambil tu handphone. Tak ada. Dan itulah contoh yang disebutkan ihsan. Ihsan, dia tahu Allah memerhatikan dia dan dia kontrol perbuatan dia. Dia rasa malu dengan Allah, dia kontrolkan perbuatan dia. Maka dia dalam keadaan dia buat kerja, dia rasa takut kepada Allah. Itu dia ihsan. Maka di sinilah ihsan dalam arti tersebut harus menjadi pedoman setiap mukmin dalam semua aktivitas. Tidak hanya dalam ibadah, setiap kali melakukan sesuatu seakan-akan dia melihat Allah, dan jika tidak mampu sampai ke derajat itu, setidak-tidaknya dia merasa dilihat dan diawasi oleh Allah. Ya, kita tak mampu tengok Allah, tetapi kita tahu Allah sedang menyaksi kita. Maka bila kita tahu Allah menyaksikan kita, takkan kita nak buat benda yang tak baik. Tuan-tuan dan perempuan kena berlatih juga. Kita kena berlatih. Amalan-amalan kita ni kena naik. Tiap-tiap kali kena naik. Pada hari ini, hari yang kita belajar bab ihsan ini, cuba naikkan diri kita. Biar kita mati, ya, kalau kita dah waktu kita mati itu, kita ada sifat ihsan yang mana kita sedang bermunajat kepada Allah. Ya Allah, aku tahu Engkau menyaksikan, aku ampunkan dosaku. Sampai begitu kita harapkan. Okey. Ihsan juga bermakna berbuat baik kepada makhluknya, baik itu manusia, haiwan, tumbuhan maupun alam semesta, demi meraihkan pahala hari akhirat. Dengan makna yang lain pula, ihsan ini adalah kebaikan kita kepada makhluk-makhluk Allah. Ihsan yang pertama, makna yang dibicarakan dalam bab ini ialah Allah memerhatikan kita. Ya, kita tahu Allah memerhatikan kita, tetapi kemudian dalam makna definisi yang lain pula, ihsan ini kita berbuat baik dengan makhluk-makhluk Allah. Oleh kerana itu dia ada beberapa kategori. Bagaimana berurusan dengan manusia, bagaimana berurusan dengan binatang, bagaimana berurusan dengan tumbuh-tumbuhan dan alam semesta. Semua ada sifat ihsan. Ya. Dengan manusia, Islam dan kafir, ada juga sifat ihsan. Walaupun dia orang kafir, dia ada hak dia yang wajib kita tunaikan. Kalau dia jiran kita, kita kena ambil tahu. Kita perlu tunaikan hak dia walaupun dia kafir. Tak boleh disakiti. Itu dia ihsan. Apatah lagi orang Islam, kedudukannya yang tinggi. Kemudian kalau binatang, okey, kalau kita bela kucing, sakit hati tak tuan jiran sebelah ni? Ya, kalau sakit hati, kita kena buat keputusan yang baik. Ya, kalau kita bela kucing pula, adakah kita bagi makan dia, bagi pasangan dia? Kalau tak bagi, kita berdosa. Macam itu sekali. Kerana dia adalah makhluk Allah yang memerlukan makanan, yang memerlukan pasangan. Yang sehingga wanita itu dimasukkan neraka disebabkan dia kurung kucing tu tanpa bagi makan. Sampai mati kucing. Dan sehingga Rasulullah marah, siapa yang memukul unta ini? Dia tunjukkan kepada apabila unta tu dipukul di bahagian muka. Ya, Rasulullah marah. Lalu Rasulullah mengatakan, dilaknati orang yang memukul binatang di bahagian muka. Itu binatang, kalau manusia lagilah. Ihsan dengan binatang. Dan begitu juga ihsan dengan tumbuh-tumbuhan. Ihsan dengan binatang, kita saksikan wanita yang dikatakan pelacur itu memberi minum kepada anjing yang dahaga. Allah ampunkan dosa wanita tersebut. Dan ihsan dengan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan ada hak yang mana kita tidak boleh berbuat sesuka hati juga. Sehingga kan dalam peperangan Rasulullah ataupun Abu Bakar mengatakan, Rasulullah dalam peperangan, sewaktu dia mengutuskan Abu Bakar, jangan kamu potong binatang-binatang sesuka hati, jangan kamu tebang pokok-pokok sesuka hati. Hak pokok tu. Ada juga, tu ihsan dia. Dan alam semesta, Bukit Bakau, ada ihsan dia. Tidak boleh kita merontohkan Bukit Bakau itu sesuka hati. Kerana Bukit Bakau bertabiat diberkatkan. Allah telah memberikan keistimewaan. Nak runtuhkan kena syarat-syarat yang ketat. Ihsan dia. Kerana dia berkaitan dengan sistem eko kita di muka bumi ini. Jadi ini dia. Ya. Oleh kerana itu ihsan yang juga bermakna berbuat baik kepada makhluknya, baik itu manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan maupun alam semesta demi meraihkan
pahala akhirat. Dan sifat ihsan ada kebaikannya dan sudah tentu dia mendapat pahala. Orang Arab mengatakan hasanta asya'an, bentuk masdar yakni tahsin, artinya kamu telah memperbaiki, memperindahkan dan memperbaguskan serta berbuat baik atas sesuatu. Okay. Kemudian ihsan dengan makna di atas diisyaratkan melalui ucapan Nabi Yusuf ya dalam firman-Nya. Wa qad ahsana bi idh akhrajani minas sijn, dan sesungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku ketika dia membebaskan aku dari penjara. Okey, ini kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang mana dia telah dipenjara tanpa sebab yang tepat. Ya. Dan di sini juga ada qaul yang mengatakan bahawa bukan semua orang di dalam penjara itu orang yang bersalah. Disebabkan Nabi Yusuf dia tidak bersalah. Dia dipenjara disebabkan fitnah oleh wanita-wanita pada zaman itu, termasuk Zulaikha. Bukan Zulaikha seorang, wanita-wanita. Kerana akhir ayat itu menceritakan wanita-wanita itu mengaku bahawa Yusuf tak bersalah. Setelah raja masuk campur, baru mereka mengaku mereka yang bersalah. Kesian Yusuf. Lama dia duduk dalam penjara, hampir 10 tahun. Yang dikatakan bid'un sinin ni kurang daripada 10 tahun duduk dalam penjara kerana disebabkan perempuan-perempuan, kerana dia tak suka untuk melakukan kejahatan. Dia sanggup duduk dalam penjara. Ni dia Yusuf alaihissalam, lelaki yang agung. Dan bila dia duduk dalam penjara, memang orangnya baik. Dia mengislahkan banyak benda. Itu makruf kalau ada orang yang baik masuk dalam penjara, ya, dia jadi mengajar baca Iqra, mengajar, ya, kita dapat tahu dalam bab-bab yang begitu. Memang terdapat orang-orang yang baik. Tapi dia dipenjara kerana untuk mempertahankan, menjagakan maruah iman dia. Ya, subhanallah. Dia mengambil satu sifat azam, lebih baik dia kata orang mati daripada melakukan maksiat. Ini dia. Sedangkan waktu itu mereka wanita-wanita dan juga Zulaikha mengarahkan melakukan maksiat zina dengan mereka. Yusuf mengambil jalan tidak. Dan ini sifat para nabi dan para ulama-ulama yang tegas. Seperti mana Imam Ahmad yang berdiri walaupun di rotan, di penjara, tetap berdiri tegas. Kemenangan akan sampai, tetapi setelah liku-liku itu habis. Begitu susahlah nak berhadapan. Jadi Nabi Yusuf keluar, ya, dari penjara, dan waktu keluar tu, ya, barulah wanita-wanita ni mengaku mereka yang bersalah. Subhanallah, ini di antara na'udzubillah, ya, perbuatan-perbuatan jahat yang berlaku di kalangan manusia yang memenjarakan orang demi perkara-perkara seperti politik apa ke, semua tu jahat. Ya, kesudahan baru mengaku na'udzubillah min dzalik, teruk di hadapan Allah. Ya. Okey, di samping dua makna di atas, ihsan juga bisa bermakna melakukan suatu perbuatan secara baik dan sungguh-sungguh. Apabila diteliti lebih dalam, sesungguhnya hamba dalam beramal sebenarnya lahir dari perasaan dan keyakinan diri bahawa Allah selalu mengawasinya serta aktivitinya, sehingga dia yakin benar bahawa Allah tidak akan reda terhadap amal yang tidak dilakukan dengan sebaik-baiknya. Ini di antara kemuncak ihsan lah. Ya, dia cuba menjaga amalan-amalannya dan dia cuba berbuat baik sebaik-baiknya. Ini di antara peranan tuan-tuan dan perempuan beriman kepada Allah dengan sifat rububiyah, sifat yang terbaik itu, asma'ul husna wa sifatuhu ulia. Ya, dengan sifat nama-nama yang terbaik dan sifat-sifat yang terpuji. Tuan-tuan dan perempuan, kalau kita beriman dengan Allah dengan yakin betul-betul ni, yakin Allah itu Tuhan, perkara ini akan datang. Kita tahu Allah memerhatikan kita. Kita sentiasa berurusan dengan Allah, berbicara walaupun dengan hati kita, ya Allah ampunkan aku, ya Allah ampunkan aku. Nak keluarkan perkara itu, nak masukkan dalam minda kita tu, kena latih. Nak letakkan sifat rububiyah ketuhanan Allah tu dalam diri kita, kena latih, kena paksa. Kalau tak, kita jadi macam ni lah, buat tak kisah sangat kan. Itu disebabkan apa yang berlaku dalam jiwa kita. Hukum hakam Allah pun bertabur, kita langgar, ya, kita ikut sedap kita. Kerana keyakinan kepada Allah itu terlalu kurang. Kerana kita beriman kepada Allah itu tidak mengikut cara yang betul. Yang menyebabkan iman kita longgar, keyakinan kita tak mantap. Tuan-tuan dan perempuan kena latih.
Kena latih, kena paksakan diri kita beriman dengan bersungguh-sungguh, dengan yakin, percaya, seolah-olah, bukan seolah, memang dia melihat kita. Tu dia. Memang dia melihat kita. Datang. Tapi ialah kadang-kadang dia terganggu juga, syaitan ganggu kita. Tetapi hidupkan. Dia hilang, hidupkan balik. Ya Allah, aku tahu engkau melihat aku, ampunkan. Dengan keadaan cara beriman tu, kita terus rasa dia melihat. Seperti mana kita tahu CCTV duk perhati kita sentiasa. Maka begitulah. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada setiap pribadi mukmin yang melalui sabdanya, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Ya, maksudnya sesungguhnya Allah amat suka apabila seseorang di antara kalian berbuat satu amal, dia mengerjakan amalan itu dengan bersungguh-sungguh. Ini di antara kelebihan orang-orang yang beriman lah. Ya, orang yang beriman, yang bila dia beramal, dia buat dengan sebaik yang mungkin. Bila dia beramal, dia melakukan dengan seitqan. Itqan ni maksudnya teliti betul-betul. Yang kita kata specialize. Sebab kedudukan orang yang specialize ni, specialist ni beza. Kemahiran dia berbeza. Kedudukan dia pun tinggi di sisi Allah dan di sisi masyarakat. Kerana kemahiran. Itu pasal kalau doktor specialist dalam bahagian ni, kita akan pergi. Dan bayaran dia tinggi. Kerana kelebihan dia. Kerana jika dia buat kerana Allah, maka kedudukan amalan dia pun cukup besar pahala. Kerana innallaha yuhibbu. Sesungguhnya Allah itu amat suka apabila seseorang itu melakukan suatu kerja, lalu dia baikkan, bersungguh-sungguh dalam amalan tersebut. Jadi, kita pun kena melakukan amalan-amalan terbaik dalam diri kita dan bersungguh-sungguh dalam mengerjakan amalan yang Allah arahkan kerana kita mengharap keridaan Allah. Kita mengharapkan Allah menyayangi kita dan mencintai kita. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi ini di antara mukaddimah berkaitan dengan ihsan, ya, dan kita dah tahu perbezaan antara Islam, iman, ihsan. Jadi Islam itu apabila seseorang itu telah mengucap 2 kalimah syahadah, maka dia telah Islam. Dan apabila seseorang itu telah diuji, maka dia itu ihsan. Maka apabila seseorang itu telah seorang itu iman, maka apabila seorang itu telah ada Islam dan iman, dia mempercayai dan dia yakin dan dia merasakan Allah menyaksikan apa yang dia buat, maka itu adalah ihsan. Maka itu kemuncak amalan yang tertinggi dalam manusia yang seharusnya kita harus berusaha menjadikan manusia ataupun diri kita manusia yang terbaik. Jom kita beramal, ya. Kerana usia kita semakin lama makin singkat. Kita cuba nak mempersembahkan kepada Allah dengan yang terbaik. Maka mudah-mudahan jika kita beramal dengan amalan yang terbaik ini, Allah berilah ganjaran pahala yang terbaik untuk kita. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita dapat ilmu yang bermanfaat pada hari ini. Pertama berkaitan dengan hasad, kita tinggalkan hasad melainkan kepada 2 perkara. Orang yang diberikan harta menginfakkan dengan sebaik yang mungkin, jadi kita akan menginfakkan sebaik yang mungkin. Dan orang yang diberikan ilmu, dia beramal dengan amalan ilmu tersebut, ya, dan mengajarnya, dan kita pun berlumba-lumba untuk meniru caranya. Dan yang ketiga, bab ini berkaitan dengan ihsan, jadikan diri kita pertama orang Muslim yang betul-betul baik dan orang yang beriman betul-betul sabar, dan yang berikutnya orang yang ihsan dan mengetahui kedudukan mereka di sisi Allah, bahawa Allah itu melihat mereka. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, dan saya serukan lagi jika siapa yang ingin melakukan korban boleh bersama saya dalam melakukan korban di Malaysia dan juga di Bumi Mekah. Dan insya-Allah saya pun akan pergi haji lagi tahun ni, ya, handle group MKM. Jadi insya-Allah doa-doakanlah perjalanan kami selamat. Wallahu a'lam bisawab. Yang baik itu datang daripada Allah, salah dan silap daripada saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.